Halo, Assalamualaikum. Hai, saya Hafiz Hisham. So, insyaAllah hari ini saya akan tunjukkan satu tutorial macam mana kita nak gunakan application AutoCrack untuk memudahkan kita hantar sijil-sijil, sama ada sijil program, sijil webinar or anything, selepas peserta-peserta kita submit mereka punya Google Form. Okay, so jom kita tengok macam mana nak buatnya. Okay, so first of all, basically kita mesti ada template sijil lah. Tapi dalam video ni saya tak akan tunjukkan lah macam mana cara nak buat sijil. Ini sijil yang saya dah sediakan. So pastikanlah sijil ni dah siap semua benda, apa semua kan. Tapi dekat tengah-tengah tu pastikanlah kita macam ada tinggalkan tempat kosong. Sebab kat situ nanti kita nak bubuh nama, IC, ataupun kalau macam student ke apa nak bubuh nombor matrik, macam staff ke nak bubuh nombor staff pun boleh, tak ada masalah. Lepas tu yang lain-lain tu macam detail-detail, ada tarikh apa semua tu dengan tanda tangan. So kita siapkan semua tu. Lepas tu apa yang kita kena buat ialah kita akan banyak pakai kita punya kerja ni dekat dalam Google Drive. So kita buka satu Google Drive. So sekarang ni saya pakai Google Drive email siswa saya lah. Saya daripada UPSI. So ini macam email yang official untuk student lah. So sekarang ni kita akan create satu folder untuk mudahkan kita lah buat kerja dalam folder tu. So apa-apa kerja tentang sijil ni kita akan buat dalam satu folder. So folder ni kita akan namakan lah. Kita akan create folder. Saya biasanya akan gunakan balik nama program tu. So kat sini kita akan gunakan sijil contoh menggunakan AutoCrack. So sekarang ni kita dah buat folder dan dalam folder ni memang kosong lah, tak ada apa lagi. So apa yang perlu kita buat kat sini ialah kita kena masukkan sijil kita, template tu dekat dalam folder ni. Okey, dekat folder ni kita boleh pilih lah sama ada nak pilih Google Doc ataupun Google Slide. Macam saya lebih prefer pakai Google Slide lah. Sebab kalau tengok dekat sijil saya ni, saya buat dia dalam format PNG, dalam bentuk gambar lah, sebab dia lebih mudah bagi saya. So kat sini saya akan pilih Google Slide untuk kita masukkan template sijil tu. Tapi kalau anda nak pakai Google Doc pun boleh, tak ada masalah, ikut pada kemudahan masing-masing nanti. So dekat sini kita akan namakan lah slide ni. Kita akan macam biasa, macam tadi pun saya akan gunakan nama program tu. Contohnya kat sini sijil contoh menggunakan AutoCrack. Okay, next. Ada lagi satu masalah dekat sini. Kalau anda tengok dekat slide ni, dia macam saiz berbentuk slide lah, dalam bentuk melintang apa semua kan. Tapi design sijil kita kat sini dalam bentuk menegak, saiz A4 lah macam biasa kan. So apa perlu kita buat? Dekat slide ni kita kena tukar dia punya saiz. Okay, basically saiz A4 ni dia 21 kali 29.7 cm. Macam mana nak tukar? Kita pergi dekat file, page setup. Kat situ kita boleh pilih custom. Dekat custom tu kita tukar cm. Lepas tu kat situ kita bubuh lah saiz A4 21 kali 29.7. So dah tukar macam ni. Tada. Okay. So dah samalah dengan sijil kita. Next kita akan masukkan sijil kita dekat dalam Google Slide ni. Kita pergi image, lepas tu upload from computer. Pilih sijil kita tu. Dia dah muncul lah dekat bawah tu, yang comel kecil-kecil je kat ujung tu kan. So kita drag lah bagi dia sama besar, bagi dia full size lah. Okay, so itu dia cara kita nak masukkan sijil dekat dalam Google ni. Lepas tu macam tadi kita dah kosongkan dekat tengah-tengah tu kan, untuk kita masukkan nama dengan nombor IC, nombor matrik dan sebagainya. Kejap saya zoomkan. Okey, dekat sini kita boleh tengok kat situ ada ruang kan. So kita nak bubuh nama dengan IC. Sekarang ni saya akan tunjuk nama dengan IC lah. So kita akan masukkan text box. Kita just tulis je dekat situ nama penerima sijil. Lepas tu nombor kad pengenalan. Lepas tu kita boleh lah bagi dia center apa semua. Kita susun lah balik macam mana yang kita nak. So sekarang ni memang tulis je macam ni dulu. Sebab data nama dengan IC apa semua tu kita still tak dapat lagi. Sebab kita akan dapat dekat dalam Google Form yang akan kita buat nanti. Ok, so kita masukkan nama penerima sijil, kita masukkan nombor kad pengenalan. Kita just tulis macam tu je dulu sekarang ni. Setting apa semua, sebab nanti baru kita akan dapat data dia. Ok, so jangan risau sebab memang kita still lagi tak dapat data nama apa semua tu. Sebabnya nanti kita akan ada satu setting nama penerima sijil dengan nombor kad pengenalan ni. Nanti dia akan automatic masukkan menggunakan AutoCrack tu. So macam mana nak buat? Dekat nama penerima sijil dengan nombor kad pengenalan ni, kita kena bubuh macam ni. Yang ada arrow 2 ni kan, dia buat macam dalam kurungan lah, arrow kiri kanan tu. So nanti AutoCrack dia akan automatically ubah
nama dengan nombor kad pengenalan ni berdasarkan jawapan daripada Google Form. So dekat sini pun anda semua bolehlah ubah mengikut kreativiti, nak tukar font ke, nak bagi saiz dia nombor berapa, apa semua kan. So kita setting kat situ, nanti dia akan ubah siap-siap. So kita punya sijil sekarang ni dah siap, dah masuk dekat dalam Google Drive. So sekarang ni kita buka balik dekat kita punya folder tu, kita buat Google Form pula. So untuk Google Form ni macam biasalah kan, sebab kita nakkan data-data daripada peserta apa semua tu. So kita tulislah balik nama program apa semua tu. Lepas tu description anda boleh tulis lah apa yang anda nak tulis. Macam kat sini saya tulis lah tahniah bla 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 apa semua tu kan. Lepas tu sila isi bla bla bla. Okey, dekat Google Form ni ada 3 perkara yang agak penting untuk kita dapatkan daripada peserta. Yang pertama ialah email. Sebab email ni yang akan kita gunakan untuk hantar sijil ni dekat mereka nanti. Yang kedua, nama penuh. Dan nama penuh ni dia akan masuk automatik dekat dalam sijil kita tadi. Dan yang ketiga ialah kad pengenalan, nombor kad pengenalan. So kalau boleh kita kena pastikanlah kita punya peserta ni isi dengan betul. Kalau nak semua huruf besar ke apa ke, kita kena tulislah dekat situ kan. Sebab kalau peserta kita isi contoh macam ada typo ke, ada tersilap tulis ke apa ke, dia memang akan ikut sebiji-sebiji masuk dekat dalam sijil tu. So kalau perlu dekat nama penuh tu boleh tulislah nama penuh dalam kurungan huruf besar ke, ataupun macam dekat nombor kad pengenalan nak kena ada sempang ke, boleh tulis dekat situ. Lepas tu yang dekat bawah-bawah tu soalan-soalan lain tu terpulang lah pada anda. Contoh nak minta maklum balas ke, nak minta nombor metrik ke, dekat sijil nak hubung nombor metrik ke apa, boleh, tak ada masalah. Lepas tu yang lain-lain tu kan, dan lain-lain macam tu. Ok, so Google Form kita ni dah nak siap dah. Lepas kita dah apa semua tu, kita pergi dekat setting. Kita tengok dekat sini, yang dekat tempat ada tick ni, kalau boleh kita untickkan dia, uncheck. Sebab apa? Sebab macam saya cakap tadilah, saya pakai email siswa UPSI. Maksudnya kalau kita tick tu, dia cuma akan benarkan orang yang gunakan email daripada UPSI je untuk akses kita punya Google Form. So kalau kita punya program tu open, better untuk kita untick benda tu. So yang lain-lain tu yang dekat bawah, limit to one respond ke, edit after, semua tu terpulang pada anda nak macam mana. Lepas tu save. Ok, so kita punya Google Form dah siap. Jom kita try buka kita punya Google Form, tengok macam mana. Ok, tada. So ini dia kita punya Google Form tu. Ok, so sekarang ni kita dah ada dua benda, Google Slide sijil dengan Google Form untuk sijil tu. So next step apa yang perlu kita buat ialah kita kena pergi dekat respond ni, sebab kita nak buat satu spreadsheet. Ok, kat situ boleh nampak yang warna hijau tu, dia tulis create spreadsheet. So kita kena create lah, sebab spreadsheet ni adalah tempat di mana data-data daripada Google Form ni dikumpulkan. Dan sebenarnya saya nak bagi tahu sini, email, nama penuh semua tu yang dekat kolom tu kan, dia memang sama lah, ikut sebiji, ikut kita punya Google Form tu. So tu tak ada masalah. Ok, sebenarnya lah magic untuk kita hantar automatic sijil tu lepas peserta kita submit Google Form, kita kena buat dekat sini, dekat spreadsheet ni. So macam mana nak buat? Kita kena download satu add-on ni, dia macam satu application lah. So yang belum download, kita pergi dekat add-on, lepas tu pilih get add-on, lepas tu kita search AutoCrack. Ok, AutoCrack yang mana? Yang kuning yang hujung belah kiri tu. Lepas tu kita download, kita install. Yang belum install boleh install dulu, yang dah install kita boleh guna terus. So sekarang ni saya akan tunjuk lah install apa semua kan. Install je macam biasa, macam application biasa lah. Ok, kita install, allow. Ok, lepas tu AutoCrack has been installed. So dah siap. So sekarang ni kita boleh gunalah add-on tu. So nak guna, kita pergi dekat add-on tu. Bila kita dah install, dia automatic akan keluar dekat situ AutoCrack tu. So kita pergi AutoCrack, kita pergi dekat open. So dia tengah loading apa semua, nanti dia akan keluar satu window macam ni. Alright, so sekarang ni AutoCrack tengah minta kerja dekat kita kan. So kita bagilah kerja dekat dia. Okay, dekat sini nombor 1, dia minta job name. Job name ni macam saya, biasanya saya akan bubuh nama kita punya program ni balik. Senang lah untuk kita rujuk apa-apa kan. So tulis je lah balik CJ contoh menggunakan AutoCrack, macam tu.
So ni nama untuk job tu. Okey, yang nombor 2 ni dia minta template kan. So template apa sebenarnya yang dia minta? Okey, template yang dia minta ni adalah template sijil yang kita dah masukkan dekat dalam Google Drive tadi. Yang dekat dalam Google Slide tu, yang kita dah bubuh nama dengan nombor kad pengenalan tu. So macam mana nak masukkan? Kita pergi dekat From Drive. Lepas tu kita cari kita punya sijil tu. Okey, macam yang ni dekat tengah-tengah ni kan. Lepas tu kita pilih lah. Okey, dah masuk kat situ kan. Kiranya AutoCAD ni dah dapat template tu, kita pergi dekat next. Okey, nombor 3 pula. Okey, yang nombor 3 ni dia agak penting. Kalau anda boleh tengok dekat sini, dekat belah kiri tu dia ada nama penerima sijil dengan nombor kad pengenalan. Ini macam yang kita dah tulis dekat dalam sijil kita tadi tu. Dekat dalam template sijil kita tu, dia memang ambil sebiji-sebiji lah. Yang dalam kurungan yang tajam-tajam lah, yang macam arrow tu kan. Saya tak tahu apa benda nama dia. So harap korang faham je lah. Okey, dia akan linkkan AutoCAD ni, dia akan linkkan dengan jawapan daripada Google Form. So dekat sinilah yang dia akan tukarkan nanti. So kita tengoklah dekat sijil ni kan, sebiji dengan dekat dalam AutoCAD ni. So yang dekat belah kanan tu pula, map to column tu, maksudnya kita kena pilih lah yang dalam kurungan tu nak ditukarkan dengan jawapan yang mana dekat dalam Google Form tu. Sebab yang belah kanan tu kiranya jawapan daripada Google Form, yang belah kiri tu dekat dalam sijil kita. So macam kat sini, yang nama penerima sijil tu kita pilih dekat dalam Google Form tu nama penuh. Okey, yang kedua tu nombor kad pengenalan, kita akan pilih nombor kad pengenalan lah. So nanti dia akan tukarkan automatik berdasarkan jawapan dekat dalam Google Form tu. So kita kena tengok betul-betul. Okey, next yang nombor 4. Okey, yang nombor 4 ni pula adalah file setting. File setting ni maksudnya kita akan setkan nama file tu yang akan di save dalam kita punya Google Drive. So macam ni, sijil contoh menggunakan AutoCAD. Lepas tu kalau kita nak bubuhkan nama file tu, nama penerima sijil tu, kita boleh tag macam tadi juga yang dalam kurungan tajam tu. So basically nama file ni ataupun file name dekat sini ni, apa yang kita bubuh ialah nama sijil yang akan di-generatekan oleh AutoCAD nanti. Dia akan masuk dekat kita punya Google Drive dan dia akan dihantar dekat peserta tu sendiri. Okey. So macam tadilah kita tag nama peserta apa semua. Okey. So nanti dia akan tukarlah jadi sijil apa semua tu dengan nama penerima sijil tu sendiri. Okey, next dekat bawah yang type tu kita boleh pilih dekat situlah sama ada kita punya file tu nak dalam format apa. So macam kita nak hantar sijil, biasanya sijil ni kita akan hantar dalam bentuk PDF lah, senang untuk peserta dan untuk kita sendiri. So untuk output as tu, biar je dekat multiple output mode tu, itu tak perlu nak sentuh apa-apa. So dah settle dekat nombor 4 ni, kita pergi next pula, yang kelima. Okey, nombor 5 ni, choose destination folder. Maksudnya dekat sini dia minta kita pilih satu folder untuk savekan sijil-sijil yang akan di-generatekan nanti. So maksudnya macam saya cakap tadi lah, sijil ni dia akan dihantar dekat peserta, tapi dalam masa yang sama dekat dalam Google Drive kita sendiri akan terkumpul lah sijil-sijil yang dah di-generatekan tu. So kita boleh pilih lah kat mana kita nak save sijil-sijil tu. Kalau nak senang, kita save balik dekat folder yang kita dah buat daripada awal tadi tu. So dah ada kat sini automatic lah. Okay, ataupun kalau anda sendiri memang nak save sijil-sijil tu dekat folder yang lain, anda boleh pilih sendirilah dekat choose folder tu. Dah settle, kita pergi next. Nombor 6 ni tak ada apa, so next. Nombor 7 ni pun tak ada apa juga, next juga. Okay, so nombor 8 ni dia agak penting juga. Kat sini macam dia boleh tulis kan, share document and share email. So dekat sini lah kita akan setkan sama ada sijil yang dah di-generate tu nak tak kita hantar dekat peserta-peserta kita melalui email secara automatik. Kalau nak kita tekan yes, kalau tak nak kita tekan no. Okey, bila tekan yes akan keluar lagi lah yang dekat bawah-bawah tu kan. Kita boleh pilih lah nak share dokumen as apa. Macam tadi kita dah pilih PDF. Lepas tu yang lain-lain tu allow collaborators to reshare apa semua tu, itu terpulang pada anda lah, ikut kepada kegunaan anda. Kalau anda nak pilih yes ataupun no ke, terpulang. Sama juga macam send from generic non-reply address, itu terpulang pada anda. Okey, so yang dekat bawah yang dalam kotak macam email ni, so dekat sini agak penting, memang sangat-sangat penting. Sebab kat sinilah yang kita akan settingkan nanti kat mana yang kita akan hantarkan sijil-sijil yang dah di-generate tu. So macam kat situ boleh tengok lah, dia ada to, CC, BCC, reply to apa semua tu kan. Okey, yang to tu yang dekat atas sekali tu maksudnya kita nak hantarkan pada siapa.
Macam mana kita nak buat dia automatic? Macam tadi juga, kita tag juga gunakan yang kurungan tajam-tajam tu, tapi kita tulis dekat situ email. Maksudnya bila kita tulis macam tu, dia akan hantar kepada email melalui jawapan daripada Google Form kita tu. Tapi pastikan kita kena tulis tu sebiji-biji macam mana yang ada dekat dalam Google Form tu. Kalau ada huruf besar, I tu huruf besar, kita kena buat I huruf besar. Kalau ada antara I dengan mail tu ada sempang, kita kena tulis sempang. Macam saya buat macam ni je, I huruf besar lepas tu mail, rapat kan. So kita kena buat sebiji-sebiji. Sebab apa? Sebab kalau lain, takut nanti sistem dia macam tak boleh nak detect. Memang kena pastikan betul-betul sebiji-biji lah. Okey, yang dekat bawah tu macam biasa lah, tajuk sijil apa semua tu. So tajuk dia kita tulis lah. Contoh, kita tulis lah sijil, nama program apa-apa. Lepas tu kita boleh tag juga nama peserta tu. So kita tag tu pun sama juga, kita ikut juga sebiji-sebiji macam mana yang ada dekat dalam Google Form tu. Okey, dekat bawah tu yang type a message tu anda boleh tulis lah message anda sendiri, nak tulis apa-apa ke kan. Macam nak tulis tahniah ke, ini sijil anda ke, apa-apa terpulang. Lepas tu kita pergi next. Nombor 9 pula. Okey, nombor 9 ni pun penting juga tau. Sebab dekat nombor 9 ni, dekat situ adalah sama ada kita nak pilih lepas peserta submit Google Form terus dihantar ke email mereka sijil ataupun tak nak. Kalau no, maksudnya kita tak nak peserta tu dapat terus sijil selepas mereka submit Google Form. Kalau yes, mereka submit je Google Form, mereka akan terus dapat sijil tu. Okey, run on time trigger tu biar je dekat no. Itu tak perlu usik apa-apa. Okey, lepas siap, kita save autocorrect ni. So kita punya setting autocorrect ni dah siap. So sekarang ni jom kita try. Kita akan isi sendirilah Google Form ni, nak tengok macam mana dia jadi ke tak. Okey. So sekarang ni saya buka balik lah Google Form kita tadi. So email tu kita bubuh email lah. Kalau macam peserta dia akan bubuh email mereka lah. Okey. So macam kat bawah tu tulislah nama penuh. So macam nama penuh ni kita kena pastikan yang peserta tulis betul-betul lah. Sebab macam saya cakap tadi, kalau ada typo ke apa-apa ke, memang dia akan terus masuk automatik dekat dalam sijil tu. Kalau dia dah submit dan ada typo apa-apa, kita tak boleh nak edit balik, melainkan peserta tu perlu submit lagi sekali Google Form ni. Sama juga macam dekat kad pengenalan tu, kalau anda nak yang ada sempang kat tengah-tengah tu pun kena tulislah. Kena pastikan peserta tulis sempang tu betul-betul. Kalau nak rapat semua, biarkan rapat semua. So yang lain-lain tu macam maklum balas, yang lain-lain tu tak kisahlah. Peserta nak isi apa-apa kan, bla 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 apa semua dah submit. Okey, kita dah submit. Sekarang ni kita nak try check dekat kita punya email. Bukan kita punya lah, saya punya email. Okey, dekat saya punya email ni, okey, kalau kita tengok belum lagi kan, dia macam tak masuk lagi, dia lambat sikit. So kita refresh dulu. Okey, dah refresh. Kita tengok kat sini, tak ada. Nampak tak dekat situ? Ada satu email, dia hantar kita punya sijil tadi. Sijil contoh menggunakan autocorrect dan ada nama saya, nama penuh saya dekat situ. Sebab dekat tajuk tadi, saya tagkan kat situ nama penuh. Okey. So bila dah dapat email ni, peserta boleh terus download lah mereka punya sijil. So jom kita try download. Okey, bila dah download, peserta boleh tengok lah sijil mereka. Okey, tada. Nampak tak macam dekat tengah-tengah tu, kita punya nama dengan IC tu dia dah bertukar dah. Dia dah automatik tukar. Contoh macam kita tengok dekat kita punya, dekat dalam Google Slide, kita buat yang tadi tu, yang dalam kurungan tu kan, yang tag tu kan. So tag tu dia dah tukar siap-siap dah melalui autocorrect. Peserta akan dapat nama penuh dengan IC mereka sendiri, ikut kepada jawapan daripada Google Form mereka tu. Okey, itu dia. So saya rasa setakat ni sajalah video saya. Saya harap video ni bermanfaat lah untuk anda semua. So selamat mencuba dan terima kasih kerana tengok video ni. InsyaAllah kita jumpa lagi pada akan datang. Bye bye.